وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به منا ولا تؤاخذنا بما تعلمه به منا. اللهم يا عليم خلقنا بخلق العلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bagaimana biasa, insyaAllah sebelum kita buka pengajian kita baca surah Yasin tuan, insyaAllah. Jadi minggu ni kita sambung ayat ke berapa ada? Tuan-tuan tak ada tak? Ada. Kita tak mula lagi ya? Surah Yasin. Biasa saya kita baca 5 ayat ke itu. Kita sambung ayat yang ke-6 lah, surah Yasin. InsyaAllah ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuan ikut saya baca tuan ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah bermula pada bulan ni kita akan baca tafsir surah Yasin. Insya-Allah saya dah bincang dengan tuan imam. Insya-Allah bermula pada malam ni dan seterusnya pada malam-malam yang berikut pada setiap bulan kita akan baca tafsir surah Yasin. Tafsir surah Yasin. Kerana apa? Kerana surah Yasin ni penting dan surah Yasin ni kita dah biasa baca. Cuma alangkah eloknya jikalau surah yang kita biasa baca ni menjadi amalan harian ataupun mingguan kita,
Jadi kita fahami maksud-maksud yang terkandung dalam surah Yasin tersebut, supaya insya-Allah dengan barakah kita faham surah Yasin, yang mungkin sebahagian kita dah hafaz surah ni, kita akan dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman terhadap surah ini dan juga surah-surah yang lain insya-Allah. Jadi malam ni saya ada buat buku tafsir surah Yasin ada 20. Kalau tuan-tuan kalau tak cukup, nanti akan datang saya bawa lagi. Tafsir surah Yasin itu sebuah kitab tafsir yang telah dihimpunkan pentafsiran para ulama yang muktabar oleh seorang ulama Negeri Sembilan ni yang tak asing lagi, iaitu Datuk Syekh Muhammad Fuad bin Kamaluddin, ya. Jadi maknanya kalau kita nak baca dalam tafsir-tafsir Arab, kemungkinan kita tak faham, ataupun kita nak baca dalam tafsir-tafsir yang banyak, kita tak mampu nak beli secara keseluruhannya. Jadi alhamdulillah, seumpama yang telah dilakukan oleh ulama-ulama Nusantara dulu, contohnya Idris Al-Marbawi kan, beliau pernah mengeluarkan tafsir surah Yasin. Begitulah alhamdulillah kan, ada ulama orang Rembau kan, Rembawi yang mentafsirkan ataupun mengumpulkan pentafsiran dalam sebuah kitab, ya. Jadi insya-Allah kita manfaatkan. Kerana apa? Kerana mudah-mudahan dengan kita yang pertama yang kita lakukan tadi, iaitu membaca kan. Tuan-tuan mendengar, saya membaca, tuan-tuan mendengar, kemudian tuan-tuan ikut. Kemudian selepas kita baca dan kita dengar tadi, kita kupas pula ataupun kita cuba fahami maksud-maksud dalam Al-Quran. Dan inilah sebab-sebab penurunan Al-Quran kepada Nabi kita dan juga kepada umat secara umumnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, tuan-tuan boleh dengar tu saya? Dengar. Jadi maknanya kita membaca Al-Quran ni penting, kerana sunnah Nabi yang paling utama sekali yang perlu kita ikut adalah membaca Al-Quran. Itu merupakan suatu sunnah yang istimewa, ya, yang hanya dikurniakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi bercakap, Nabi menjawab soalan, Nabi mengeluarkan fatwa-fatwa dan juga menjawab permasalahan ummah dengan apa? Dengan kalamullah, dengan lisan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan lisan Nabi kita untuk bercakap dengan bahasa ketuhanan, iaitu bahasa Allah Subhanahu Wa Taala, itu masuk kalamullah. Jadi Nabi ini manusia yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala suatu ucapan keluar daripada mulut Nabi SAW itu, walaupun sedikit, walaupun ringkas, tetapi mempunyai maksud yang begitu banyak, yang begitu dalam, yang begitu bermakna kepada manusia. Jadi Nabi SAW, apa saja yang keluar pada mulut Nabi itu adalah merupakan pada hakikatnya daripada Tuhan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najmi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu pada ayat yang ketiga dan keempat. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan berkenaan dengan hakikat kenabian, hakikat ucapan yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan tidaklah dia, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuturkan sesuatu mengikut kehendak ataupun hawa nafsu Muhammad itu, melainkan apa yang keluar, apa yang dituturkan oleh Nabi adalah merupakan wahyu yang diwahyukan terlebih dahulu kepadanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita begitu hebatnya Nabi, kerana Nabi bercakap dengan bahasa ketuhanan. Sama ada apa yang Nabi sebut tersebut adalah merupakan lafaz dan juga makna daripada Allah, ataupun apa yang Nabi sebut tersebut adalah maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dinamakan sebagai hadis-hadis qudsi. Adapun ayat dan juga lafaz dan juga makna daripada Allah, itu namanya kalamullah, ya, kalamullah, iaitu Al-Quran yang kita baca, yang
diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun di Mekah dan juga di Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas diturunkan Al-Quran, sama ada melalui Jibril alaihi salam ataupun direct daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi akan menuturkan pula, mengucapkan pula apa yang diterima oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu kepada para sahabat, kepada para sahabat. Sebab itu lisan Nabi ini adalah lisan ketuhanan, kerana Nabi bercakap dengan lafaz Allah, Nabi bercakap dengan bahasa Tuhan, bahasa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu lidah Nabi, lidah yang disediakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkata-kata dengan kata-kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu jikalau kita ni yang banyak bercakap ataupun berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang terbit daripada hawa nafsu kita, kemungkinan perkara tersebut menyebabkan lidah kita jadi tak fasih. Pasal apa? Lidah kita kotor sangat, banyak sangat maksiat yang kita lakukan, sehingga kan kita berat untuk menuturkan kalam-kalam ketuhanan yang maha suci. Sebab itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan lidah kita, mudahkan diri kita, berikan pada kita kekuatan supaya kita mampu untuk menuturkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama berdoa, Allahumma nawwir bi kitabika basarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi badalana wa atliq bihi lisanana. Yang bermaksud yang wa atliq tu memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya memfasihkan lidah aku dengan barakah Al-Quran tu sendiri, dengan barakah Al-Quran. Pasal Al-Quran ni barakah. Jikalau kita melihat saja, kita kasih saja, insya-Allah boleh mendatangkan kasih Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tanda kita kasih kepada Allah adalah kita kasih terhadap apa sahaja yang berkaitan dengan Tuhan, apatah lagi berkaitan dengan kalamnya, iaitu Al-Quran. Jadi kita mohon dengan kasih kita, ada perasaan cinta kita pada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mudahkan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kurniaan. Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang saya bacakan tadi, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sesungguhnya benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan nikmat, kurniaan ke atas siapa? Ke atas orang beriman, orang yang percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada para malaikat, percaya pada qada dan qadar dan sebagainya, yang merupakan rukun iman kita. Jadi orang beriman ni, apa nikmat yang benar-benar menjadi nikmat ke atas mereka, iaitu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, nikmat orang beriman ni adalah ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul di kalangan mereka, iaitu di kalangan manusia, di mana rasul itu yatlu alaihim ayatihi, membacakan, mentilawahkan. Tilawah tu bacalah, tilawah tu baca, maknanya yang membacakan alaihim ke atas mereka, ke atas manusia, ke atas makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja manusia, bahkan Nabi membacakan Al-Quran tersebut didengari oleh siapa? Oleh jin, didengari oleh para malaikat, didengari oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sama ada bulan, bintang, matahari, angin, kayu, tumbuh-tumbuhan, binatang, ikan dalam lautan, semuanya mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, apa yang disampaikan oleh Nabi. Kerana Nabi ini bukan hanya Nabi pada manusia saja, Nabi ini merupakan utusan Allah yang merupakan rahmat Allah bagi siapa? Bagi seluruh alam. Alam ni adalah ma siwallah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad ke atas muka bumi ini melainkan rahmat bagi seluruh alam. Maknanya seluruh alam mendapat rahmat daripada dibangkitkan Nabi sebagai seorang rasul, sehingga bumi ini jadi baik, bumi ini jadi tenteram, bumi ini jadi teratur, manusia ini jadi berpanduan dan sebagainya, manusia jadi bersatu. Tapi bila tak ada Nabi dalam hati, berpecah belah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang lain, yang setiap
minggu khatib baca, tapi tak sampai ayat tu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Tu ayat tu. Wadhkuru, dan ingatlah, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala seru ayat ni kepada kita semua. Ingatlah ni'matallahi 'alaikum, satu nikmat Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu. Iaitu apa nikmat tersebut? Idh kuntum, ketika kamu dulu. Ayat ini walaupun ditujukan khusus, ditujukan kepada asbab nuzulnya kepada golongan Ansar dan Muhajirin. Golongan Ansar. Golongan Ansar ni satu golongan yang terdiri pada dua puak yang besar, iaitu Aus dan juga Khazraj, yang mendiami kota Madinah, yang berperang selama beratus tahun, berbunuh-bunuhan, sehingga tak ada jalan keluar. Pasal bila dah bunuh seorang, balas dendam, dah mati, balas dendam pula. Jadi tak bertepian, tak berperhentian. Maknanya pemusuhan tersebut berlarutan selama beratus-ratus tahun. Tapi apabila mereka mendengar, golongan Ansar ni, iaitu daripada golongan Aus dan Khazraj ni, mendengar Rasulullah nak datang ke Madinah Al-Munawwarah, tiba-tiba jadi baik, jadi bersaudara, tiba-tiba menyambut secara bersama kehadiran Rasulullah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan perkara ini disebut oleh Allah dalam Quran, idh kuntum a'da'a, ketika kamu dulu bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kamu, sehingga kan hati kamu tu bertaut, hati kamu tu jadi hati yang bersatu, bersaudara, hilang pemusuhan dengan sebab satu nikmat ni, iaitu apa? Iaitu diutuskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke atas mereka. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kamu, hai siapa? Golongan Aus dan Khazraj, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, bi ni'matihi ikhwana, bersaudara. Jadi ikhwan, jadi bersaudara. Sifat ikhwan ni apa? Ikhwan ni yang Tuhan sebut dalam Quran, persaudaraan ini seumpama yang Tuhan sebut bila berlaku di dalam syurga nanti. Bila berlaku dalam syurga, maka duduk berhadapan-hadapan. Allah Ta'ala cabut sifat ghil, sifat dengki mendengki, sifat jatuh menjatuhkan, sifat hasad dan sebagainya antara satu sama lain. Itu maksud bersaudara tu. Wala tamuddanna 'ainaika ila wala tamuddanna 'ainaika ila, dalam surah ni, dalam surah Al-Hijr, Allah Ta'ala kata, aku cabutkan sifat ghil itu daripada ahli syurga, sehingga ahli syurga bila duduk dalam syurga tak ada dengki dah, tak ada sifat dengki, sifat ahli syurga. Jadi kita di dunia ni banyak sifat-sifat syaitan yang kita ikut. Kalau benar-benar kita menghayati, mentadabbur sifat ahli syurga, sudah pastilah kita nak jadi sebahagian daripada ahli syurga. Siapa yang nak jadi ahli neraka? Ahli neraka nanti di akhirat bermusuh-musuhan. Pengikut dengan yang mengikut itu bergaduh, saling salah menyalahkan. Tuhan sebut dalam Quran, idh tabarwa alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika mana idh tabarwa alladhina tubi'u, yang diikuti membebaskan diri daripada pengikut-pengikut mereka. Di mana di dunia dulu mereka bersama, mereka menjadi pemimpin, yang mengikut pula menjadi pengikut. Tetapi di akhirat besok, maka mereka akan melepaskan diri daripada pengikut-pengikut mereka setelah melihat azab, setelah sedar bahawa apa yang mereka buat tersebut tak betul. Contohnya golongan-golongan ahli kitab, golongan Nasrani yang sesat, yang kita baca dalam suratul Fatihah. Kita tak nak ikut jalan mereka ni, saling bantah membantah. Di akhirat besok kita tak nak ikut jalan orang Yahudi ni, juga besok di akhirat saling bantah membantah. Kita nak ikut jalan orang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmat ke atas mereka. Di kalangan siapa? Di kalangan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, yang mengikut nabi, membenarkan nabi, wasyuhada, orang yang berjuang bersama dengan Rasulullah. Di kalangan para pejuang-pejuang, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, yang ikut apa yang ditinggalkan, apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak jadi orang yang mendapat nikmat tersebut. Jadi apa perkara yang
boleh menyebabkan kita ni mendapat nikmat, merasa nikmat tu adalah dengan keberadaan ataupun ingatan ataupun kebersamaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Rasulullah tu sebagai ikutan kita, sebagai idola kita. Jadi antara perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi hidup dulu, iaitu Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran yang Nabi terima daripada Jibril alaihi salam kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ini sunnah yang paling besar sekali, yang paling banyak sekali pahala dia, yang paling hebat sekali, kerana Tuhan sebut jelas dalam Quran, iaitu Nabi yatlu alaihim ayatihi, membacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat ni, saya baca tadi tuan-tuan beberapa ayat walaupun sikit kan, surah Yasin. Nanti tiap-tiap bulan nanti tuan-tuan pastikan, kalau tak ada buku ni ada surah Yasin. Sekarang dalam handphone pun ada. Janganlah buat-buat hafal pula kan. Bila kita baca tadi tak apik baca kan, tengok ni pasal apa, bila tengok Quran tu pun dapat pahala. Jadi banyak pahala kita. Pastilah kita nak banyakkan pahala kita. Janganlah buat handal pula kan. Ambil Quran tu, ambil mushaf. Banyak Quran dalam masjid ni, manfaatkan. Selain pada kita membantu orang yang mewakafkan Quran tersebut, buka Quran tu pun pahala juga. Melihat Al-Quran merupakan pahala, merupakan ibadat. Apatah lagi jikalau kita membaca Al-Quran, apatah lagi kalau kita mendengar Al-Quran, akan menyebabkan kita dirahmati, dikasihi, disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dikasihi Allah, semua makhluk akan kasih pada kita yang baik-baik ini, iaitu di kalangan para malaikat, di kalangan para nabi, para rasul. Disebabkan Tuhan kasih pada kita, maka semua makhluk akan kasih kepada kita. Jadi dalam Islam ni senang nak buat ibadat. Tuhan kata kalau kamu dengar bacaan Al-Quran, wa idza quri'al Quran, bila dibacakan Al-Quran, fastami'u, kamu hendaklah dengar, kata Allah. Wa ansitu, dan kamu diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu termasuk dalam golongan manusia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya berapa banyak kebaikan yang kita buat. Tengok Quran, dengar Quran, baca Al-Quran, insya-Allah dengan banyak kebaikan yang kita buat. Apatah lagi membaca Al-Quran satu huruf 10 kebaikan yang Nabi sebut. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. Satu huruf bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan baca Quran. Kena niatkan, pasal Tuhan tahu apa yang kita simpan dalam hati kita. Sebelum kita baca Quran tu, niatkan baca Quran. Sebab itu kalau contohnya imam tersilap ketika mana jadi imam, kita jangan niat baca Quran. Kalau kita niat baca Quran, batal solat kita. Jadi maknanya, sebab itu kita apabila hendak membaca Al-Quran di luar solat, ataupun di dalam solat ketika bersendirian, kita niatkan membaca Al-Quran. Kerana apa? Kerana pahala bacaan Al-Quran tersebut 10, satu huruf. Kalau kita tak niatkan, kita baca zikir saja, dapat pahala zikir je lah. Pahala zikir sama dah dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Satu kebaikan akan dibalas Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan man jaa bil hasanati kan. Tapi kalau membaca Al-Quran, akan dibalas Allah Subhanahu wa taala satu huruf tersebut dengan 10 kebaikan. Jadi walaupun kita sikit, itu yang kita nak. Itu umat Nabi Muhammad ni umat yang barakah. Umat yang barakah. Pasal apa? Kita buat sikit, pahala banyak. Pahala banyak. Jangan kita sia-siakan peluang. Walaupun sekarang ni mengaji tak boleh lama kan, daripada waktu maghrib sampai waktu isyak. Tapi manfaatkan betul-betul. Kalau mengaji betul-betul. Kalau nak makan betul-betul. Kalau nak nak buat kerja, nak tanam pokok ke, tanam betul-betul. Kan? Ini mengaji pun, mengaji sambil lewa je kan, macam mana nak datang barakah tu kepada kita. Jadi bila baca Quran, baca betul-betul dengan dia punya dengung dia, panjang pendek dia. Kalau kita tak mampu, kita ikut. Sebab itu barakah mendengar ni. Sebab itu orang-orang buta bila dia hafal Quran, dia tak tengok mushaf, dia dengar. Macam sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, tak boleh membaca dan menulis. Bahkan Rasulullah sendiri pun tak boleh membaca dan menulis. Rasulullah dengar saja. Jadi bila kita dengar ni, kita amati betul. Kalau kita niat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah
Tuhan akan kurniakan kemudahan kepada kita, sebagaimana Allah Ta'ala mudahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itu tak boleh baca Quran sendiri-sendiri, mesti baca Quran dengar daripada seorang yang boleh mengajarkan kepada kita berkenaan dengan pembacaan Al-Quran yang betul, dengan sebutan yang betul, makhraj dia, sifat dia, hukum tajwid dia, dengung dia, panjang pendek dia dan sebagainya. Itu penting. Pasal itu Nabi SAW sendiri pun dibacakan pada baginda Jibril alaihi salam. Jibril baca Quran dengan bertajwid, dengan betul. Dan begitulah Rasulullah meriwayatkan bacaan Al-Quran kepada para sahabat Nabi dengan membaca secara bertajwid. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi supaya baca Quran dengan bertajwid. Firman Allah ada 2 tempat dalam Quran, warattalnahu tartila, dan kami tartilkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran secara tartil. Pada ayat yang lain Allah Taala perintahkan pula, warattilil Qur'ana tartila, wahai Muhammad, hendaklah engkau membaca Al-Quran secara tartil. Jadi tartil ni ditafsirkan oleh para ulama kita yang didahului oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seumpama yang dimuatkan ataupun yang dibahaskan dengan panjang lebar oleh ulama-ulama tajwid dalam kitab-kitab mereka. Maka mereka memasukkan riwayat tafsiran Sayyidina Ali yang menyatakan bahawa maksud tartil itu ialah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, memperbaikkan, memperelokkan sebutan huruf-huruf Al-Quran. Kerana huruf-huruf Al-Quran ini, betul kita tengok huruf tu, tetapi huruf itu adalah huruf yang menggabungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menggabungkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perkenalkan dirinya dalam Al-Quran, menggabungkan hukum hakam, perintah-perintah, larangan-larangan dan sebagainya. Dan apatah lagi huruf-huruf yang kita baca tersebut diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi hari ini kita buka pendahuluan, buka terus muka surat 38 ya, tafsir surah Yasin. Ada mukaddimah belakang tu, tapi itu berkenaan dengan keperluan pada tafsir, kemudian disebut kelayakan menjadi seorang mufassir. Tak payahlah kita baca kan, pasal tuan-tuan bukan nak jadi mufassir kan. Kita nak tahu apa kandungan tafsir surah Yasin ya. Tafsir surah Yasin insya-Allah melalui apa yang telah dikumpulkan oleh Datuk Syekh Muhammad bin Kamaluddin melalui pentafsiran muktabar insya-Allah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Jadi kita buka muka surat 38 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tafsir surah Yasin, surah ke-36 ayat Makkiyah 1 hingga 83. Jadi surah Yasin ni merupakan surah yang ke-36 mengikut tertib daripada surah Fatihah. Jadi tertib susunan Al-Quran ni merupakan suatu wahyu juga yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi melalui Jibril alaihi salam ketika Nabi bertadarus dengan Rasulullah ketika mana tahun akhir kewafatan Nabi, ketika Nabi berumur lebih kurang 60 ataupun 63 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Walaupun sebelum tu ayat-ayat Al-Quran semuanya turun mengikut hal ataupun keadaan yang berlaku kepada Nabi selama 23 tahun. Tidak seumpama turutan, bukannya maknanya surah ataupun ayat yang pertama yang turun pada Nabi itu surah Fatihah, tak. Kemudian selepas tu surah An-Nas pula, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, tidak. Surah ayat yang pertama turun pada Nabi adalah ayat ataupun surah ayat 5 ayat yang terawal dalam surah Al-Alaq. Itu kita dah faham dah kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat yang turun pada Nabi di Gua Hira ketika pertemuan Nabi yang pertama dengan Jibril alaihi salam. Ya, jadi maknanya ayat-ayat ini turun secara bukan serentak. Sehingga kan para musyrikin mentahmah ataupun
menempelak Rasulullah. Kenapa pula dia kata Al-Quran tu kalau betul lah Muhammad ni hebat, tak turun secara serentak? Laula nuzzila Al-Quran, kenapa Al-Quran itu secara serentak? Maka Allah Subhanahu wa taala jawab dalam Quran, kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Kerana apa? Kerana hikmahnya itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ini sentiasa berinteraksi dengan manusia. Nak ubah manusia ni bukan secara serentak, secara beransur-ansur, secara perlahan-lahan. Apatah lagi orang yang nak mendengar tak seumpama Nabi. Nabi mampu, Allah Subhanahu wa taala boleh bagi Nabi 30 juzuk Al-Quran sehari je. Allah boleh sediakan, pasal Allah Maha berkuasa. Tetapi Allah ihsan terhadap orang lain, iaitu para sahabat Nabi. Tak seumpama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Al-Quran kalau turun beberapa ayat saja pada Nabi pun diriwayatkan oleh para sahabat, Nabi ketika menunggang kenderaan tersebut berhenti, seumpama unta, kuda dan sebagainya, pasal badan Nabi ketika itu jadi berat. Pasal Al-Quran yang turun pada Nabi ini berat, bukannya ringan. Sampai ada riwayat mengatakan bahawa unta berhenti, tertunduk, tak boleh nak berjalan. Ketika itu wahyu turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuhan sebut dalam Quran, "Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau kau lihat Al-Quran itu turun ke atas gunung Ganang, sudah pasti gunung Ganang akan hancur dulu kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Taala sediakan hati Nabi, hati yang kuat, hati yang tak goyang, hati yang tak pecah. Pasal apa? Hati Nabi ini hati yang luar biasa, yang Allah Taala sediakan untuk menerima Al-Quran, untuk menerima suara Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima arahan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni hati kita tak kuat, tuan-tuan. Dengar suara pontianak pun takut, tak orang cakap lah kan. Dengar suara kat dapur tengah malam, terjaga pukul 3 malam, tiba-tiba terdengar suara lain macam kan dekat dapur kita, tu pun kita takut, tak lelap tidur. Penyakit biasa, penyakit orang-orang yang yang tidur malam ni ialah dia pergi terjaga malam, lepas tu payah nak tidur balik. Sampai Nabi ajar kita beberapa doa supaya kita baca ketika mana kita bangun tidur, ataupun ketika mana kita terjaga pada waktu malam. Jadi ini pula dengar suara suara yang pening, suara ghaib, iaitu suara ketuhanan. Suara ketuhanan. Kalau suara makhluk pun ditakuti oleh kita, oleh manusia seumpama kita, apatah lagi suara Tuhan. Kalau sebelum tu suara malaikat lah. Malaikat besok ketika mana di akhirat akan menjerit dengan tiupan sangkakala, malaikat Israfil, sampai mati semua makhluk atas muka bumi ini. Mati semua dengan pekikan suara malaikat Israfil. Apatah lagi suara Tuhan. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala jadikan hati Nabi ni hati yang kuat, hati yang bersedia. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Banyaklah ayat-ayat yang berkenaan dengan tersebut. Tapi maknanya Rasulullah, Allah Taala turunkan sedikit demi sedikit supaya apa? Hati Nabi itu jadi makin kuat. Kerana apa? Kerana setiap kali Nabi ada masalah, ada sahaja petunjuk ataupun wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi dapat menjawab segala persoalan-persoalan yang jawapan tersebut disediakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam Quran banyak ayat-ayat wa yasalunak. Yang kita baca wa yasalunaka itu, mana Allah dengan ilmunya yang maha dalam, maha tinggi, maha luas, telah mengetahui akan ada persoalan-persoalan yang akan diajukan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita belajar ilmu ulumul Quran, maksud ayat wa yasalunaka itu ialah adanya soalan yang terdahulu, tetapi jawapannya telah disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi sejak azali lagi. Cuma Allah tunggu saja bila Rasulullah dah diangkat menjadi rasul, barulah Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan, akan mengkhabarkan, membacakan jawapan-jawapan tersebut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya banyak wa yasalunaka 'anil ahillah, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad berkenaan dengan anak bulan. Maka apa jawapan dia? Maka Allah kata qul, katakan wahai Muhammad, hiya mawaqitu linnas
Anak bulan itu adalah merupakan miqat bagi apa? Bagi manusia. Bagi manusia. Banyak wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya pada engkau wahai Muhammad berkenaan dengan hukum haid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid, katakan wahai Muhammad, haid itu kotor, haid itu najis. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka hendaklah engkau jauhi perempuan-perempuan engkau ketika mereka berhaid. Jangan kau setubuhi perempuan-perempuan tersebut. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, banyaklah tuan-tuan ya. Tapi ada persoalan-persoalan yang tidak didahulukan dengan, ada jawapan-jawapan yang Allah Ta'ala bagi pada Rasulullah yang tidak didahulukan dengan soalan-soalan. Contohnya apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah kurniakan pada kita jawapan ataupun ijabahnya, walaupun tak dimohon lagi oleh makhluknya, iaitu ketika mana kita berdoa, ketika mana umat Nabi Muhammad mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum doa tu lagi Allah Ta'ala dah makbulkan. Sebab itu Tuhan tak kata wa yas'alunak anid du'a, tapi Tuhan kata wa idza sa'alaka. Dia ada beza. Kalau tuan belajar bahasa Arab, fi'il mudhari' dengan fi'il madhi. Bila berdoa Tuhan tak gunakan fi'il mudhari', seumpama yang kita sebutkan tadi, fi'il yang sedang berlaku, tapi Tuhan gunakan fi'il madhi, iaitu yang telah berlaku. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba hamba aku telah bertanya pada engkau wahai Muhammad, telah bertanya. Tuhan tak kata wa idza yas'alunaka ibadi. Jadi maknanya ayat ini maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah kabulkan sebelum kita minta. Maka Allah Ta'ala kata apabila hamba aku meminta kepada aku, maka apa yang perlu diketahui oleh hamba-hamba aku ialah fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan dia. Ketika mana? Ketika dia bermohon, berdoa kepada aku. Sebab itu bila kita solat, kita dekat dengan Tuhan. Pasal dalam solat tu ada doa kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Allah Ta'ala ajar pula kita minta ni jangan berseorangan, kita minta ramai-ramai. Kita minta bukan untuk diri kita saja, kita minta untuk anak-anak kita, untuk isteri kita. Tuhan kata ihdina, Tuhan tak kata ihdini. Tuhan ajar kita cara kita berdoa. Jadi jangan kita bakhil bila kita angkat tangan, jadi kita untuk diri kita saja. Apatah lagi kalau kita baca doa, orang lain mengimamkan, tapi dia punya dhamir dia tu, kata nama dia tu untuk kita saja. Jadi kita makmum ni doakan, tu khianatlah imam tu. Contohnya dia kata rabbighfirli wa liwalidayya, Allahumma ghfirli, ya Allah Tuhanku ampunkanlah dosa aku. Makmum pun aminkan, amin. Kesian makmum. Ataupun baca doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait, sepatutnya Allahumma hdina fi man hadait. Jadi kalau tuan-tuan dengar imam tu baca Allahumma hdini, jangan aminkan, baca sendiri. Kan pasal imam tu kerakut. Kan sebab tu kita kena faham. Sebab tu banyak orang kena tipu kan. Kan banyak orang kena tipu. Tapi alhamdulillah kita di Malaysia ni alhamdulillah, imam-imam kita semua amanah kan. Tak ada imam-imam kita baca doa untuk sendiri dah. Semua. Tapi kalau ketika mana kita duduk antara dua sujud, rabbighfirli wa liwalidayya, ada doa untuk kita sendiri. Kan. Tapi ketika mana kita minta jalan yang lurus, Allah Ta'ala ajar kita supaya kita mohon dengan dhamir ataupun kata nama kami. Kata nama kami, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Jadi surah ke-36. Jadi tertib surah Yasin ni surah yang ke-36. Ayat Makkiyah. Jadi dalam Quran ni surah-surah yang dalam Quran ada 114, terbahagi pada dua, imma Makkiyah wa imma Madaniyah. Makkiyah ni apa? Iaitu ayat-ayat yang turun kepada Nabi sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Madaniyah, ayat-ayat yang turun pada Rasulullah selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi semuanya ada 83 ayat pendahuluan. Nanti kita bacalah bulan depan, tuan-tuan. Masya-Allah. Jadi buku ni kalau tak cukup, tuan-tuan boleh bagi tahu pada bendahari. Bayar pada bendahari tuan. Ya, RM40 gogor dia. Ya, kalau tuan-tuan tak mampu, bayar dua kali pun tak apa, 3 kali pun tak apa. Yang penting tuan-tuan balilah. Kan? Jadi buku ni kita boleh wasiatkan. Jadi aku wasiatkan buku ni, tengok siapa anak kita, cucu kita yang cenderung pada bidang agama kan.
ataupun minat pada agama ni, kita wasiatkan. Jadi insya-Allah boleh jadi amal jariah kita setelah kita tak ada atas muka bumi ni, insya-Allah. Dan ini merupakan satu bulghah atau benda yang menyampaikan pada ilmu pengetahuan. Kitab kena ada tuan-tuan, ya, insya-Allah. Pasal ini merupakan syarat menuntut ilmu. Jadi kalau kita menuntut ilmu, kita niat tuntut ilmu pengetahuan, insya-Allah kalau kita mati syahid. Nabi kata apa? Man mata fi talabil ilmi mata fi sabilillah. Barang siapa mati menuntut ilmu pengetahuan, mati fi sabilillah. Jadi kita keluar pada rumah, kalau kita tahu jadual ada kuliah, kita niat keluar tu bukan setakat solat jemaah. Solat jemaah ni sunat hukum dia, tapi menuntut ilmu fardu ain, wajib, ya. Niatkan menuntut ilmu pengetahuan. Kalau mati ketika mana kita dalam perjalanan menuntut ilmu pengetahuan tadi, Nabi kata mati fi sabilillah. Mati kita tu sebagai mati syuhada. Insya-Allah. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا تقبل منا ولا ترد عنا يا كريم. اللهم اشفعنا بشفاعة القرآن وبشفاعة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفاعة يدركها نفعها في يوم الموقف العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.